Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabahal khair muslimin muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi mulia ini kita akan bersama dengan Fadilatul Syekh Sayyid Nur Hisham akan sampaikan ceramah ataupun bicara ad-din yang bertajuk Maradu Iblis, penyakit iblis. Maka saya tak beri panjang, saya serahkan kepada Fadilatul Syekh, falyatafadhal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu pengetahuan kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bincang sikit pagi ni bagaimana Syekh Abdul Karim sebut tadi. Tajuk kita pagi ni penyakit iblis. Kita nak tahu penyakit itu, takut-takut kita mengidap penyakit tersebut. Penyakit ni kalau terkena seorang suami, kesianlah kat isteri dia. Kalau terkena pada seorang ayah, anak-anak akan tertekan. Kalau terkena kepada seorang bos di pejabat, staf-staf akan bekerja dengan penuh stres. Penyakit ni lebih bahaya pada H1N1 lagi. Sebab kalau H1N1, kemuncak dia mati. Tapi penyakit ni kemuncak dia duduk dalam syurga dah boleh keluar. Bahaya ni. Penyakit ni kita minta jauh sangat. Kalau penyakit ni terkena seorang ustaz, Allahu Akbar, lagi teruk. Sebab itulah kita sama-sama muhasabah, kita pun takut juga terkena. Dan orang yang kena penyakit ni akan dibenci oleh orang sekeliling dia. Orang tak suka. Akibatnya di dunia, orang tak suka. Orang mungkin takut, orang tak suka. Penyakit apa ni tuan-tuan? Dia ada 3 huruf je. Bahasa kita sebut 3 huruf je. Bukan PhD. Ego. Penyakit ego. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan, iblis, dia engkar tak nak sujud pada Adam dan dia terus ego dan dia menjadi orang-orang yang kafir. Itu penyakit iblis. Penyakit ego ni penyakit yang sangat bahaya. Na'udzubillah, kita minta jauh sangat terkena penyakit ni. Dan antara akibat besar orang yang kena penyakit ni, dia sangat-sangat sukar untuk menerima nasihat. Dia sangat-sangat susah untuk dapat ilmu bila ada penyakit ni. Oh, dia keluar kat situ. Patut pun orang tengok kat orang lain. Ingatkan tak suka kat saya tadi. Okey. Alhamdulillah. Teknologi okey dah. Ya. Jadi itu kita nak bincang sikit pagi ni. Penyakit berkenaan dengan penyakit ego ni. Leadership Firaun yang penuh ego, rakyat dia sangat taat pada dia, tapi taat dalam keadaan benci.
kerana keegoan Firaun. Leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat dan dengan penuh kasih sayang. Leadership by respect. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firaun orang taat tapi takut dan memendam kebencian. Sebab apa? Ego yang terlalu hebat yang ada pada diri Firaun itu sendiri, sehingga dia mengaku dia Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Ego yang sangat teruk yang ada pada diri Firaun ni. Ego suami, ego isteri. Biasanya ego suami dengan ego isteri ni mana lebih kuat? Ego suami kuat ke ego isteri kuat? Macam mana ni? Ego suami ke ego isteri lagi teruk? Orang rumah kata suami. Dia tak jawab. Ego isteri lagi teruk. Oh, suami tak ego. Kurang sikit. Saya ada baca satu pepatah bahasa Inggeris, saya tak ingat dah lafaz dia tu, tapi mungkin boleh perbetulkan saya. Dia kata ego orang di atas tak nak dengar pandangan orang bawah. Ego orang bawah sentiasa mencari silap orang atas. Mana kita boleh letaklah dalam di pejabat, di organisasi, bahkan dalam konteks kita dalam suami isteri ni, suami kira pemimpin lah, pemimpin dia ketua keluarga, isteri ni orang bawah pengikut dia. Jadi ego orang atas dia tak nak dengar pandangan orang bawah. You tak tahu, you anak-anak dah lah, abang settle lah benda ni. You jangan masuk capur lah. Isteri pula, ego isteri, itulah abang, saya dah cakap dulu, ni abang punya pasal. Dia blame, dia mencari silap. Yang atas ni dia tak nak dengar orang bawah. Okey, apa takrif ego ni? Kalau istilah Arab dia sebut al-kibru. Al-kibru, alif lam kaf ba ra, al-kibru. Kata Imam Al-Ghazali, al-kilbu apa ni Imam Ghazali sebut apa? Wa ismul kibri bil khulqil batin ahaq, wa amma al-a'mal fa innaha thamaratun lidhalika al-khulq. Al-kibru dia ni lebih tepat sekiranya penyakit yang ada dalam hati dan perangai-perangai yang tak elok yang lahir daripada kibr tadi, ego tadi. Lalu dia buat satu kesimpulan, wa khulqul kibr mujibun lil a'mal, walidhalika idza dhahara 'ala al jawarih yuqalu takabbur, wa idza lam yadhhar yuqalu fi nafsihi kibrun. Imam Ghazali kata ini dari segi istilah lah, istilah Arab. Dia kata kalau yang ada dalam hati sifat tu dia akan guna istilah kibr, ka ba ra, kibr kalau dalam hati. Kalau yang menatijahkan perangai dan tindak tanduk, tak nak dengar cakap orang, tak nak dengar nasihat, aku saja yang betul, itu dia panggil takabbur. Yang dalam hati tadi, yang inner sifat dalaman itu, istilah Arab dia panggil al-kibru, ego. Kalau menatijahkan perbuatan, salahkan orang, dia je betul, orang bercakap dia tak nak dengar, nak orang dengar dia, itu dipanggil takabbur. Ni cantik bahasa Arab. Kalau bahasa biasa, dua-dua tu dia panggil ego kan. Yang perangai dalam jiwa dia pun ego, yang natijah pun ego. Tapi kalau Imam Ghazali sebut al-kibru fil nafs wal takabbur idza zahara fil a'mal fil jawarih. Bila zahir itu dipanggil takabbur. Apa takrif? Ya, kita sebut ego, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi satu takrif. Takrif yang jami' mani', yang ringkas tapi meliputi. Saudara sebut al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia ada dua rangkap. Kibru ini batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang hina pada manusia. Itu tak ada takabbur. Sekali lagi saya ulang, seronok saya pagi ni nampak saya masih ada buku cantik, orang lelaki pun ramai cantik.
Mana-mana tempat masjid surau saya pergi, pejabat office ke, corporate ke, orang perempuan memang masa-masa ada buku catatan. Banyak tempat saya pergi orang perempuan macam tu lah. Dan kebanyakan tempat orang lelakinya kuat hafalan. Jadi dia tak apalah, tak sakit pun. Ni orang perempuan jangan cemburu lah. Ni kelebihan Allah beri pada orang lelaki Jadi memang bab menuntut ilmu ni tuan-tuan, kalau boleh lah tak apalah, tapi kalau boleh, kalau kita cantik tu cantik, cantik sikit tak apalah. Mungkin ustaz janganlah ideal sangat ustaz, kita dah dengar kuliah, tak apa, nak cantik tak apa, tak nak cantik pun tak apa. Sekarang ni satu teknologi, orang guna telefon je, cantik kat note je dan telefon. Alhamdulillah. Awal-awal dulu saya pergi kuliah, apa aku duduk ceramah, dia duduk main telefon. Rupa-rupanya dia cantik nota. Dan lagi bagus, ada yang dia dengar kuliah dapat point, dia terus tulis kat wall Facebook dia. Dia update. Ustaz Zahazan kata, ustaz ni kata pak point tu. Subhanallah, ni sharing. Dia kata, ustaz saya ni nak ceramah tak boleh dah share macam ni lah. Bayangkan dia ada 3,000 friend, ada 20 orang yang ambil manfaat. Allah. Ya, makna manfaatkan teknologi untuk sebarkan ilmu. Subhanallah tuan-tuan. Tak apalah, sebut bab teknologi ni. Hari Selasa baru ni saya, alhamdulillah, saya ada kuliah mingguan, setiap minggu, setiap hari Selasa dekat masjid kat rumah saya tu, dekat Kampung Lindungan PJS, dekat depan sikit pada Sawi Piramid tu, Kepala Singa tu. Masa ada kuliah weekly tafsir surah Yasin setiap hari Selasa. Lepas maghrib kita baca mak surah dulu ramai-ramai, lepas tu kita buat tafsir surah Yasin, adalah dalam 200 orang lebih sikit. Baru ni yang terbaru, lepas isyak tu, lepas main isyak, duk salam, ada seorang anak muda pakai seluar biasa, pakai t-shirt, tak pakai kopiah pun, datang salam lepas isyak tu. Saya kalau tengok orang muda ni, saya seronok sikit. Salah, saya tegur sikit, tanya dari mana. Dia kata, jom makan dulu. Memang tiap-tiap malam lepas isyak dia makan. Jom makan dulu. Dia tak apalah ustaz, nak balik jauh sikit ni. Saya duduk makan tu, tak apa dah. Saya kata, dah ni dari mana? Dari tempat kerja. Tak, sebab hari tu hari di Pavali kan, tak kerja. Dia saya kata, nak balik mana ni? Nak balik ke Ampang. Saya kata, dari Ampang? Datang ni dekat Kampung Lindungan ni, kat PJS 5 tu. Kata, dari Ampang? Yelah, dari Ampang. Dah datang naik apa? Naik motor. Ada kerja kat sini datang. Tak ustaz, saya datang kat nak maghrib tadi, dari Ampang. Ni lepas isyak nak balik Ampang balik. Saya kata, dah mana tahu ada kuliah ni? Saya tengok kat Facebook. Sebab sekarang alhamdulillah ada anak-anak muda kita 2-3 orang yang dia orang ambil inisiatif. Dia orang pergi ke masjid surau, ambil jadual sebulan, lalu dia update setiap pagi. Dia update dan dia share kat Facebook jadual. Shah Alam Masjid Negeri siapa kuliah subuh, surau Taqwa, surau Mawaddah, surau Ar-Rahmah, surau Ubudiyah, surau section ni. Jadi setiap pagi tu dia update kuliah ustaz ni topik ni, ustaz ni topik ni, ustaz ni kitab ni. Jadi orang boleh pilih je. Subhanallah. Dia kata, ustaz saya nak mengajar tak boleh dah ni, saya boleh buat. Ni dari Ampang datang tu. Saya tanya dia, jauhnya kan, kat Ampang ada kuliah banyak dah. Tak apalah ustaz, nak mengaji je kan. Kita memang tafsir surah Yasin tu word by word. Alhamdulillah. Manfaatkan teknologi sekarang. Mungkin anak-anak kita boleh guide dia orang. Kita nak halang tak boleh dah. Dia teknologi ni macam seumpama banjir. Kita nak halang tak boleh dah. How to manage, kita kena manage dan manfaatkan untuk agama, untuk Islam. Dan balik pada topik kita tadi, takrif takabbur, dan berkait dengan cantik ilmu tadi. Sebelum tu ada Imam Ghazali ada satu syair. Imam Ghazali sebut, al-ilmu saydu wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiq taliqah. Imam Ghazali kata, al-ilmu saydu, ilmu seumpama binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, mencatat ilmu seumpama tali yang mengikat binatang buruan.
Faminal hamaqati an tusida ghazalatan, terlalu bodohlah kamu yang memburu seekor kijang, wa tafukkaha bainal khalaiq taliqah, lalu kamu biarkan kijang di halaman rumah tanpa diikat. Cantik ayat yang tadi kan? Nak saya ulang ke? Nampak ada cantik tu? Ulang cepat sangat ustaz. Sekali lagi. Ilmu seumpama binatang buruan, al-ilmu saidu, wal kitabatu qaiduhu, mencatat ilmu seumpama apa tadi? Tali yang ikat binatang buruan itu. Faminal hamaqati an tusida ghazalatan, terlalu bodohlah kamu. Ni bukan saya kata ni, maka tadi kata. Hamaqah, bodoh. Terlalu bodohlah kamu memburu seekor kijang. Dapat kijang, masuk hutan susah dapat kijang. Wa tafukkaha bainal khalaiq taliqa, balik rumah kamu biarkan kijang di halaman tanpa diikat. Kijang tu tunggu ke dia tersengih buat apa? Kijang tu akan lari. Oh, cantik Imam Ghazali buat perumpamaan. Macam kita lah, kita datang dengan kuliah, kita balik, nanti pergi makan nasi lemak, tunggu roti canai. Tadi ada ustaz sebut tadi. Ada apa ada ustaz sebut. Dia duduk main gitu je lah. Ada tadi ustaz ada sebut dah tadi. Yelah, apa dia? Ada. Dia ingat topik je, dia tak ingat konten. Kalau kita catat, bermakna kita boleh ada tempat nak refer balik. Saya ingatlah macam kitab-kitab yang kita belajar zaman sekolah, zaman belajar saya belajar kat Yaman dulu. Zaman belajar ni macam kitab-kitab ni ada yang kita syekh-syekh bagi tahu kita. Saya suka conteng di kitab ni. Orang pondok sebut dhabit. Ada poin-poin penting dia tulis kat tepi ni. Jadi sekarang bila kita nak pergi kuliah semua, kita buka balik kitab nak baca, ada kita refer, ada poin-poin tambahan dari guru kat tepi ni. Ataupun ada perkataan-perkataan yang kita tak faham, ada tulis kat sini. Ada nota. Dan ada juga dekat kitab saya ni ada yang ada garisan gini. Tu apa tu? Tu waktu tidur tu pen bergerak sendiri. Ni aku tidur ni ada muka kartun. Tu waktu boring tengok muka syekh. Jadi catik kata Imam Ghazali. Balik pada ni. Apa takrif kibru tadi, takabur tadi? Batarul haq, takrif dia tolak kebenaran, wa ghamtun nas, pandang hina pada manusia. Itulah orang yang ego. Sekali lagi, apa dia? Tolak kebenaran. Yang kedua, pandang hina pada orang lain. Dia kena combine. Dua tu sifat orang ego. Dia tak boleh terima kebenaran dan dia pandang hina pada orang. Suami yang tak nak terima kebenaran, isteri dia bagi tahu sesuatu yang benar, tapi ada ego, ada kibr tadi, dia tak terima kebenaran sebab dari mulut isteri, dan dia pandang hina pada isteri. Seorang bos organisasi, bos di jabat, staff bagi pandangan, bagi idea, bos kita nak solution macam mana kita nak buat marketing, strategi yang terbaru ni tak patut, tak sesuai. Itu kebenaran dari mulut staff, tapi kerana dia ni ada ego, dia telah apa takrif tadi? Tolak kebenaran dan dia pandang hina. You trainee, saya owner dah 20 tahun, saya run the company, you baru nak trainee 2 bulan nak ajar saya. Itu hayat orang ego. Senior dia berjabat dah 22 tahun bekerja. Ada junior yang baru grad university, baru 2 tahun masuk. You baru 2 tahun lah, saya dah 20 tahun kat sini tahu. Menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang. Iblis, bila Allah suruh, apa perintahnya? Sujud kepada Adam. Khalaqtani min nar. Ya Allah, kau buat aku dari api. Kau buat Adam dari mintin, dari tanah. Takkan api nak sujud pada Adam. Dia telah menolak kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenarannya perintah Allah, kamu kena sujud. Itulah kebenaran, kamu kena sujud. Dan dia pandang hina pada orang. Ini ego. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lawan kepada ego apa dia? Tawaduk. Lawan kepada ego adalah
tawaduk. Imam Ghazali cantik. Kalau kita nak, saya tak akan baca baik lah kitab Ihya. Dalam Ihya ni saya ambil poin-poin di sana. Imam Ghazali cantik dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, siap bagi contoh ayat lagi. Ayat orang-orang yang takabur, ayat orang-orang yang ego. Kata Imam Ghazali, antara sikap orang yang takabur, wantadhara an yabda'ahu bisalam, antaranya dia orang yang sikap orang yang ego ni, kalau dia berjumpa orang, dia nak orang bagi salam dulu kat dia. Kan? Aku ustaz, aku syekh, kau bagi salam kat aku lah. Sedangkan Rasulullah SAW baginda yang memulakan salam pada para sahabat. Kadang-kadang sahabat tunggu belakang tiang, belakang batu ni nak bagi salam. Nah, keluar, Assalamualaikum. Sempat Rasulullah dulu juga. Ya. Orang yang ego antaranya macam tu. Antaranya wa in hajja au nadhara anafa an yarudda alaih. Kalau dia berhujah, dia berbeza pendapat dengan orang, dia akan sangat emotional. Kalau dia berbeza pendapat, dia emotional. Ini orang yang ego. Cepat tak, kalau pandangan dia tu orang tak setuju, tiba-tiba je merah. Sebab dari dalam tadi dia tak boleh terima kebenaran, dan dia pandang hina pada orang yang di depan dia. Ini manusia ego. Manusia yang tawaduk macam mana? Imam Ghazali sebut juga contoh ayat orang yang tawaduk. Antaranya Imam Ghazali kata, antara ayat yang selalu disebut orang tawaduk, bila orang tegur dia, nasib baik you bagi tahu, saya tak terfikirlah. Ini ayat orang tawaduk. Bayangkan seorang bos yang handle meeting, staff dia bagi pandangan yang tak sama dengan pandangan dia. Nasib baik you cakap, I tak terfikirlah idea ni. Ini bos yang tawaduk. Adakah tawaduk akan menyebabkan seseorang jadi hina? Tak. Bahkan orang akan bertambah sayang dan respect. Seorang isteri bagaimana? Bang, saya rasa anak kita ni kita kena buat benda. Betul lah you cakap, abang tak terfikir. Ini kata Imam Ghazali, ayat orang tawaduk. Apa? Nasib baik kau bagi tahu. Kan? Ma ahsana ma fatanta. Imam Ghazali sebut ayat. Baiknya yang kau teringat. Aku tak teringat lah, aku tak terfikirlah. Ini ayat orang tawaduk. What a good idea. Ini pandangan yang baik. Ini ayat orang tawaduk. Apa salahnya? Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang raisul mutawadhi'in, seorang yang sangat tawaduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang gali parit itu, perang apa? Ahzab ke Khandaq? Perang Ahzab ke perang Khandaq? Ahzab ke Khandaq? Sebenarnya sama je Ahzab dengan Khandaq. Kak Aufif orang panggil Cik Mat, Kak Umar Abang Mat. Orang sama je. Ahzab maknanya tentera-tentera yang bergabung nak serang Madinah. Khandaq maknanya parit, strategi perang tu. Dalam perang Khandaq ini ada orang cadang gali parit kan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cadang gali parit? Salman Khan. Salman Al-Farisi. Orang yang cadang gali parit itu Salman Al-Farisi. Tak apalah cerita Salman gali parit itu. Salman kata, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza husirna alaina khandaqna alaina. Wahai Rasulullah, kami masa di Parsi dulu kalau kena kepung kami gali parit. Wahai Rasulullah, kita gali parit lah, buat strategi. Tak apalah tu cerita gali parit tu. Was Salman. Masa tu apa status Salman? Dan apa status Nabi Muhammad? Rasul yang menerima wahyu, merangkap ketua negara. Yang bagi idea ialah Salman yang berasal dari Parsi, yang imejnya ketika itu bekas hamba. Salman dah baru merdeka masa tu. Dia masuk Islam, dia dimerdekakan. Panjanglah cerita merdeka. Saya nak highlight poinnya ialah dalam perbincangan itu Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang menerima wahyu, merangkap ketua negara. Yang bagi idea gali parit foreigner, bekas hamba. Ada tak Rasulullah kata, you Salman graduate mana? Tunjuk you punya CV dulu.
You Salman, you orang luar, jangan masuk campur lah. Tak, seorang pemimpin yang tawaduk mendengar pandangan orang bawah, walaupun foreigner, walaupun bekas hamba. Inilah sifat yang tawaduk. Baginda bertambah dikasihi dan membawa keselamatan kepada negara. Ini faedah orang tawaduk. Dan langsung tak jadi hina dengar pandangan orang. Orang yang ego ni dia selalu nak dia punya, yang konon semua dia punya. Idea pun dia. Akulah tu bagi pandangan. Dia nak tunjuk hebat dia sahaja. Ini orang yang takabur. Sehingga dia sanggup menolak kebenaran dan dia sentiasa pandang hina kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a very good listener. Dia seorang suami yang baik, mendengar pandangan isteri. Dalam peristiwa Hudaybiyah yang nak pergi, bukan panah Uhud. Hudaybiyah ni yang ramai-ramai dari Madinah nak pergi buat umrah tu. Sampai di Hudaybiyah kena blok, tak boleh masuk Mekah. Bila tak boleh masuk, buat perjanjian Hudaybiyah. 1,500 orang sahabat dah pakai ihram, tapi tak boleh masuk Mekah nak buat umrah. So bila ini dipanggil dam hasr, bila tak boleh dah ihram tapi kita terhalang, tak boleh masuk Mekah, nak kena balik ke Madinah balik. Panjanglah cerita perjanjian, poin-poin perjanjian. Cuma bila tak boleh buat umrah, kena balik ke Madinah balik. Dah ihram dah ni macam mana? Kena tahallul lah. Kena tahallul supaya kita keluar dari ihram, balik ke Madinah tahun depan baru datang buat umrah balik. Jadi kena tahallul. Jadi bila selesai perjanjian, sahabat-sahabat yang hadir ini, bayangkan dah 5-6 tahun orang yang asal Mekah pergi ke Madinah hijrah, dah lama, dah 5 tahun lebih tak balik kampung, mestilah teringin sangat. Yang orang muhajirin tadi, yang asal Mekah dah duduk Madinah 5-6 tahun tak balik. Masa tu tak boleh nak cek dalam Facebook lagi, nak update gambar-gambar terkini Mekah. 5 tahun tak balik kampung. Jadi seronok nak balik dengan ihramnya, nak balik ke kampung. Tiba-tiba sampai Hudaybiyah tak boleh masuk. Marah tak? Mestilah rasa, Allah tak boleh lagi. Rasulullah pula bersetuju dengan dia orang tak boleh buat umrah tahun ni balik. Jadi dia orang sahabat tidak bangkang Rasulullah, tetapi tergamam dan nak marah pada orang Mekah yang menghalang. Lalu Rasulullah bila tak jadi buat umrah, Rasulullah kata okey, semua tahallul. Rasulullah suruh tahallul. Para sahabat yang tergamam tadi, yang nak marah pada musyrikin Mekah, para sahabat diam. Rasulullah kata tahallul. Sahabat diam, bukan bangkang tetapi frustrated. Orang yang tak boleh masuk kampung balik. Allah, Rasulullah dah isi perjanjian tu pada zahirnya macam berat sebelah. Tahallul kata Rasulullah. Sahabat diam. Lalu Rasulullah pun bila suruh orang tak buat, Rasulullah masuk dalam kemah. Rasulullah masuk dalam kemah. Memang kebetulan masa tu giliran Ummul Mukminin Ummu Salamah. Rasulullah ni memang setiap kali misi, setiap kali ke mana-mana, Rasulullah akan buat undi. Bila undi, mana-mana yang dapat undi di kalangan para isteri. Undi di kalangan para isteri yang dapat undi itu Rasulullah bawa lah ikut sekali. Kali itu undi dapat kat Ummu Salamah. Tuan Haji biasa buat undi tak? Ada satu je. Tak apa cakap gini, abang sebenarnya bukan nak kahwin sangat, abang nak buat sunnah undi. Marah Rasulullah. Jadi kebetulan masa tu giliran Ummu Salamah. Jadi bila dah suruh orang tahallul tak buat, Rasulullah masuk ke kemah dalam wajah yang agak muram. Lalu Ummu Salamah tengok. Ummu Salamah kata, Abang Mat, kenapa ni Abang Mat? Rasulullah tadi kata aku dah suruh dia orang tahallul, dia orang tak bergerak, tak buat pun. Di sinilah isteri memberi pandangan. Ummu Salamah kata gini, Abang Mat keluar tahallul, nanti dia orang tengok, dia orang akan ikutlah. Rasulullah kata betul juga mah. Betul juga ni. Ini sifat dia, seorang rasul, dia seorang suami, tapi tak ego. Jadi pandangan Rasulullah pun keluar, Rasulullah tahallul, semua para sahabat tahallul.
Saya ingat lagi Syekh saya yang masa kat Yaman dulu, dia kata di kalangan sahabat ni masing-masing cukur kepala yang lain. Ada yang lepas gerang kat kepala sahabat tu, lepas gerang nak marah ke Mekah. Saya ingat lagi Syekh saya buat gaya gitu, nak marah ke orang Mekah, tapi dah Rasulullah tahlul lah. Masa ni lah yang Rasulullah doa tu. Ada yang gunting rambut, ada yang cukur. Rasulullah doa, rahimallahul muhalliqin, moga-moga Allah merahmati orang yang cukur. Sahabat yang gunting rambut tanya, wal muqassirin, dah orang yang gunting macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, rahimallahul muhalliqin, moga-moga Allah merahmati orang yang cukur. Tahalul dengan cukur kepala, cukur kepala cik ni 2 kali. Sahabat tanya, dah orang gunting macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, rahimallahul muhalliqin, Allah, moga-moga Allah merahmati orang yang cukur. Dah orang gunting macam mana Rasulullah? Dan orang yang gunting, maknanya tahallul, gunting pun sah, cukur pun sah. Yang lebih afdal cukur. Nabi doa 3 kali. 3 kali untuk orang yang cukur, dan Nabi doa juga untuk orang yang gunting. Dua-dua dapat doa Nabi, tapi yang cukur itu lebih afdal. Ada orang dia sayang kat rambut dia, pergi ke Mekah tak apalah, gunting je lah, sah lah, tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau dia ambil yang lebih afdal, yang Nabi doa 3 kali cukur. Lagi hebat, saya pernah jumpa orang pergi umrah hari tu, dia 2 hari sebelum balik baru dia cukur kepala. Saya kata, kenapa ni cik? Ke sunat masa awal-awal dulu. Baru nampak sikit tanda kita balik Mekah. Berat berangai. Ni sampai macam tu sekali. Allahu Akbar. Orang buat sunnah nak ikut Nabi, dia buat nak suruh tunjuk kat orang. Habis je duit. Ya. Okey. Rasulullah mendengar pandangan isteri, tawaduk, tak ego. Dengar pandangan Ummu Salamah. Para suami kena dengar pandangan isteri, setuju? Oh, setuju. Dengar, bukan ikut semua, dengar. Kena ingat, Nabi dengar tapi tak ikut semua. Bukan kena ikut, bukan saya kata kena ikut semua, tapi be a good listener. Rasulullah lah contoh yang baik. Orang buat training, orang buat khusus untuk menjadi pendengar yang baik. Rasulullah dah lama praktis. Luqmanul Hakim dah pesan pada anak-anak dia, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Cakap dengan orang jangan duk bagi pipi kat orang. Cakap dengan orang tengok ke lain. Tak, cakap dengan orang tengok orang tu. Ni cara communication skill. Lama dah Islam ajar sebenarnya. Tak apalah tu. Balik pada masalah ini, orang-orang yang takabur, takrif dia apa, saya nak ulang biar kita tersemat. Takrif dia apa? Menolak kebenaran dan memandang hina pada orang. Antara takabur, antara sebab, antara akibat pada takabur ini menyebabkan orang jadi bergaduh. Antara takabur ini menyebabkan sabotaj sama-sama sendiri. Takabur, auzubillah, ini penyakit yang sangat bahaya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, seorang pemimpin yang sangat tawaduk. Satu malam Umar bin Abdul Aziz bersama bodyguard dia, ialah berjalan pada suatu malam tu, singgah di sebuah masjid. Ini khalifah singgah masjid, dia tak singgah karaoke, berjoget ya. Umar Abdul Aziz singgah ke masjid. Memang masjid zaman tu bukan macam kita ni cerah benderang, ada lampu, gelap lah. Jadi Umar kata, aku nak singgah kat masjid ni jap. Masuk dalam masjid, betul lah ada orang tidur, jadi terlanggar. Kawan tu tidur, Umar Abdul Aziz masuk, pak terlanggar kaki orang tu. Yang tidur tu, oi, buta ke? Umar Abdul Aziz tengok, tak buta. Gelap. Tak, aku tak buta. Lalu Umar Abdul Aziz pun berjalan ke depan, pergi semayang semua. Selesai dia semayang zikir, dia bangun nak keluar masjid, tengok bodyguard dia dah kepung dah yang tidur tadi, dah tangkap yang tidur. Umar Abdul Aziz tanya, tu siapa ni yang kamu tangkap ni? Inilah Tuan Khalifah yang tidur tadi. Ya, dia buat apa? Tadilah yang tanya Tuan buta ke tidak. Yelah, aku dah jawab aku tak buta. Yelah, tu kita tangkap dia. Dah tangkap buat apa? Itulah dia tanya Tuan macam tu tadi. Aku dah jawab aku tak buta. Habis macam mana ni? Macam mana? Apa lepas je lah. Ini seorang yang tawaduk.
Leader yang tawaduk, kalau dia ni seorang yang ego, kau kenal siapa aku? Kau tahu kau cakap dengan siapa? Allahu Akbar. Ini bagaimana akan terus disayangi, akan terus dikasihi. Mungkinlah tu ustaz cerita bab-bab zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat. Macam mana? Boleh tak kalau saya ambil sampel senang untuk lagi kita nampak? Minta maaf lah, saya rasa boleh kot saya ambil contoh. Cuba kita tengok Sultan Kelantan. Dia terus melih lembu, terus semayang dengan ayat sekali, pakaian gitu. Kita tengok gambar pun kita ada rasa sayang kan. Ni bukan kita nak banding mana-mana, tapi itu kita boleh nilai sendiri. Jadi kata Imam Ghazali yang kita nak highlight pagi ni, ada beberapa sebab orang jadi kena penyakit ni. Kini kita kena tahu. Kita kena tahu sebab apa orang jadi begini. Dan cantik Imam Ghazali kata, bayanu ma bihi takabbur, i'lam annahu la yatakabbur illa man ista'zama nafsah. Ketahuilah, tak akan jadi takabur ego ni melainkan orang yang memang dia ista'zama nafsah, dia membesarkan diri, dia rasa dia hebat. Dan Imam Ghazali sebut ibnul ujub, dia ni lahir, takabur ni adalah anak kepada ujub. Ujub ni apa dia? Ujub ni syak sendiri. Syak sendiri pula apa? Syak sendiri, syak sendiri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia paling betul, dia rasa dia paling berpengalaman, dia rasa dia paling banyak ilmu. Jadi Imam Ghazali ada sebut ada beberapa sebab. Wa jima'u dhalika yarji'u ila kamali dini atau dunyawi. Fa dini huwa al-ilmu wal amal. Allahu Akbar. Ada 7 kat sini. Ada 7 sebab orang jadi takabur. 2 yang pertama berbentuk agama, religious. 5 lagi duniawi. Ini hebat Imam Ghazali ni tuan-tuan. Imam Ghazali ni dia mengkaji manusia, mengkaji jiwa manusia. Kita baca sebiji ya kita rasa apa yang disebut. Tapi walau bagaimanapun Imam Ghazali bukan seorang yang maksum. Dia juga adalah manusia. Jadi kita tidak over memuja, tidak over mengutuk. Kita kata Imam Ghazali seorang tokoh yang hebat, hujjatul Islam, hebat ilmunya. Tapi Imam Ghazali juga tidak maksum. Selesai masalah. Macam mana? Ilmunya hebat, ada tak kemungkinan tersilap? Tak ada masalah. Mungkin ada tersilap, tetapi kesilapannya dia dapat pahala sebab dia masih lagi. Sebab Rasulullah sebut orang yang mujtahid, orang yang ilmu tinggi ni, dia bila dia betul, dia dapat 2 pahala. Pahala betul dan pahala yang sungguh dia. Orang ulama yang hebat ni kalau dia tersilap, dia dapat lagi 1 pahala. Dia niat betul dan dia buat dah usaha, tapi dia tersilap bagi manusia biasa. Dia tak berdosa, dia dapat 1 pahala. Kita betul kadang-kadang tak dapat pahala lagi sebab riak. Kita betul dah kita buat, kadang-kadang tak clear lagi sebab rasa syok sendiri tadi. Aku yang betul, orang lain tak betul. Jadi terbalik macam tu. Kita la tafrid wala ifrat. Imam Al-Ghazali hebat ilmunya, mungkin kalau tersilap tak ada masalah, biasalah tu manusia. Okey, balik pada, bukan saya nak cerita Imam Ghazali silap ni, nak bagi tahu biar kita seimbang. Ada 7 sebab orang jadi ego, orang jadi takabur. 2 dini yang berbentuk agama, 5 berbentuk duniawi. Amma dini huwa al-ilmu wal amal. Yang pertama sebab orang jadi ego yang religious, yang kerana agama. Allahu Akbar. Kerana dia, yang pertama kerana banyak ilmu agama. Allah, na'udzubillah. Dia rasa dia ada banyak ilmu agama, lalu dia pun ego, takabur. Aku ustaz, kau jangan nak ajar aku. Aku tok guru, kau tu anak murid, janganlah nak ajar aku. Dia telah menolak kebenaran dan dia pandang hina pada orang. Kan tak ada kan? Aku attend kuliah, tahu tak? Tafaqquh fiddin ni tiap-tiap pagi aku datang tiap-tiap minggu. Kau tu baru nampak muka minggu ni nak ajar aku.
Aku selalu dengar kuliah. Kau bukan dengar kuliah pun, dengar khutbah pun tidur separuh. Kau nak ajar aku? Ini tengok, sebab dia rasa dia ada ilmu agama yang banyak. Auzubillah. Cantik banget. Habis kalau macam tu ustaz, kalau mengaji jadi banyak ilmu, jadi ego macam tu, saya tak nak mengaji lah, tak nak pergi dengar kuliah. Itu bukan moral of the story. Moral of the story dari awal itu ikhlaskan niat belajar, nak membaiki diri. Orang yang orang kata apa, lagi berisi, lagilah dia tawaduk. Lagi banyak ilmu dia belajar, lagilah dia kenal diri dia siapa di hadapan Allah. Lagi banyak ilmu dia belajar, lagi baik akhlak dia. Ini tujuan kita belajar. Bukan kata tak payah belajar, tetapi lagi baik hasil daripada ilmu yang dia belajar, dia menjadi lebih berakhlak, lebih merendah diri. Orang buat perumpamaan apa? Lagi berisi seperti apa? Padi. Itu zaman lama dah. Padi kita buat yang barulah. Lagi masak macam buah durian. Bila masak dia jatuh kan. Durian bila masak dia jatuh. Lagi berisi lagi jatuh. Betul ialah padi lah. Biar kita tak rendah diri. Orang yang rendah diri, subhanallah. Saya ada satu masjid tu, masjid negeri Terengganu. Saya dengar cerita ada seorang dia ni antara kontraktor besar kat Terengganu, orang berjaya dalam bisnes. Dengar cerita, saya selalu dengar cerita dia ni kaki masjid, selalu datang masjid. Kebetulan itu masjid negeri panggil saya tu ada ceramah sekali. Kata kali ni bolehlah kenal, duk dengar cerita, nak kenal orang macam mana. Jadi lepas ceramah, tapi saya tak tanyalah nama ni siapa. Lepas tu lepas ceramah tu makan. Biasalah jadual wajib kan, lepas ceramah makan. Tu ustaz-ustaz banyak penyakit tu. Jadi makan. Masa makan tu adalah bila imam orang ni tolong hidang, orang bagi nasi, orang ni bagi air lauk semua sambil-sambil makan. Ada seorang tu, pakcik tu pakai jubah putih, bagi air basuh tangan. Ustaz ni lauk ni. Saya tanya, dia tak makan ke? Tak apa. Dia bukan saya seorang, dia serve orang hantar air ni. Bila saya nak balik tu, saya tanya imam, sahabatlah kawan saya, "Imam, mana haji dadak-dadak tu?" Dia kata, "Itulah ustaz yang duk hidang-hidang air kat orang tadi tu." Sekarang dia tengah buat projek 2 bilion. Base di Terengganu, dia buat di KS sekarang ni. Engineering consultant. Subhanallah. Kita tak dengar pakai jubah kopiah. Tawaduk tadi. Nak pakai jubah, pakai kopiah senang, tapi nak tawaduk tu bukan senang. Sebab itulah ulama sebut antara cara kita nak didik hati kita untuk tawaduk. Kita orang-orang yang hebat ni, ada ulama yang dia sendiri balik berceramah yang ribuan orang, balik pergi basuh tandas masjid, tandas rumah, nak membuang keegoan tu. Allahu Akbar. Kita tak payahlah ustaz dah kena pergi basuh tandas masjid negeri ke? Taklah semestinya. Balik rumah tolong isteri basuh pinggan mangkuk saja. Nanti saya, abang ni apa hal ada, saya nak suruh saya sign borang apa ni basuh pinggan mangkuk ni kan. Tak belajar bab tawaduk lagi ni. Apa salahnya kita tolong isteri, tolong bibik. Kepada para ibu, kita tolong bibik. Hari ni bibik duk masak, tak apa bibik, hari ni saya buat sekali. Bibik kata, "Bu, tak apa bu pergi rehat bu. Tak apa, hari ni ibu nak buat sekali." Hari ni kita tolong. Mengikis keegoan yang ada dalam. Yang balik pada sebab dia. Yang pertama, dia ada ilmu agama banyak. Sama ada dia ni ustaz ke, tok guru ke, sama dia banyak attend majlis ilmu, dia rasa dia ada banyak ilmu. Orang nak nasihat, orang nak share ilmu, dia tolak kebenaran yang datang dari mulut orang yang pada dia lebih sedikit ilmu, dan dia pandai ini pada orang. Satu, solusinya macam mana? Teruskan belajar, tapi bersihkan niat, dan ketahuilah lagi bermanfaat ilmu seseorang, lagi baik akhlaknya. Itu. Yang kedua, tadi banyak ilmu agama. Yang kedua, dia ni banyak amal ibadat. Dia jadi sombong. Dia ni rajin sembahyang sunat, dia ni rajin puasa sunat. Jadi orang yang biasa-biasa datang nasihat dia, dia tolak kebenaran, dan dia pandai hina kat kawan tu.
Kau tahu, kau nak nasihat aku puasa Isnin Khamis tak tinggal tau. Kau nak nasihat aku, kau puasa Ramadan je cukup-cukup. Puasa 6 pun 4 hari je tak cukup. Apa banyak sangat. Kutuk orang sebab dia rasa dia ni amal ibadat banyak. Kau nak nasihat aku? Aku ni tahajud tak tinggal. Saya pernah kena sekali. Allahu Akbar. Seorang yang saya agak rapat dengan, saya panggil dia Kak lah, Kak. Dengan kakak ni, bukan kakak betul, Kak lah, kenalan dia panggil Kak. Isteri saya pun biasa pernah pergi rumah dia, dia pernah datang rumah saya. Dia kalau dia pergi berjalan ke mana-mana, dia akan pakai tudung. Kalau duduk di rumah, dia siram pokok, dia keluar, dia biasa je, dia keluar dengan biasa je, tak pakai tudung. Kadang-kadang dia nak pergi beli barang, dia tak pakai tudung. Ada kala dia pakai tudung. Iman cheat semua ni, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya rapat setiap kali kalau jumpa dengan dia, on the way balik, saya dengan isteri ni memang sentiasa rasa bersalah. Isteri pula, bang, kita ni sampai bila kita nak tegur bang? Sampai isteri saya pernah bermimpi menegur dia tak pakai tudung. Sebab kita agak rapat, tapi bila tak tegur ni kita rasa bersalah lah. Saya sentuh dalam program-program Tanyalah Ustaz, dalam ceramah-ceramah di TV saya sentuh. Saya bagi tahu, suruh tengok, dia taklah direct sangat. Itu sekali biarlah, dah 2-3 tahun lebih dah, 2 tahun lebih dah kenal. Bismillah lah sekali, dengan ice breaking, dengan opening, dengan lalu highway lain dulu ni, nak pergi ke topik dulu ni. Nak jaga je hati, pusing jauh ni. Barulah sebut dengan penuh lembut, dengan penuh kasih sayang. Isteri saya ada sekali lah. Dengan penuh hormat dia, orang lebih tua pada kita. Tentu sebutlah sikit tentang bertudung ni Kak, teraurat ni. Syed, you tahu Kak walaupun macam ni, Kak tak tinggal tahajud tau. Saya cakap, Kak, tahajud ni hukum dia sunat, tutup aurat hukumnya ni lah. Sembang dengan ustaz-ustaz ni ada hujah je. Dia marah pula kat kita, masa muka. Lepas tu tapi nak buat macam mana, ya Allah, aku dah buat dah yang terbaik dah lalu highway dah sebelum pergi pada topik tu, ya Allah. Tapi tak nak macam mana. Dia rasa dia amal ibadat dia banyak, dia jadi ego. Dia ni rajin baca Quran, dia ni rajin sembahyang sunat, rajin tahajud, rajin puasa sunat. Orang nak tegur, orang nak nasihat, dia menolak kebenaran. Siap dia tanya saya, Syed, dia panggil saya, Syed, tahajud tiap-tiap malam tinggal tak? Oh, saya tinggal. Saya cakap, apatah lagi, saya tak boleh nak buat tiap-tiap malam kak. Saya tak tinggal. Jadi dia ego dengan amal ibadat yang dia buat. Cantik Imam Ghazali sebut. Ada orang dia berasa dia ni baik dengan amal ibadat, menyebabkan dia ego, lalu menolak kebenaran, dan dia pandang hina kepada orang yang lebih sedikit ibadatnya. Nak mana dengan dia? You nak nasihat saya tiap-tiap tahun pergi buat umrah. You bila kali terakhir? 12 tahun yang lalu. Saya tiap-tiap tahun. You nak nasihat saya? Dia dengan amal ibadat tadi dia jadi ego. Na'udzubillah. Saya tak tinggal sembahyang duha. Awak macam mana? Main Jumaat pun ada juga uzur. Dia jadi ego dengan amal soleh yang dia buat. Na'udzubillah. Habis kalau macam tu Ustaz, kita tak payah buat amal ibadat lah. Bukan moral of the story-nya begitu. Perbanyakkan ibadat, perbanyakkan ilmu yang memahamkan kita dengan ibadat. Dengan ibadat itu melatih jiwa hamba pada diri kita. Lagi banyak ibadat kita, lagi rendah diri kita. Akhlak. Sebab itulah Imam Ghazali sebut ra'su apa ni? At-tawadhu' wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin wa fihi al-'izz. Kata Imam Ghazali, tawadhu' adalah kepala akhlak orang bertakwa. Maknanya orang bertakwa ni, tawadhu' ini adalah akhlak yang paling tinggi orang bertakwa. Kita sampai pukul berapa ni kuliah kita? 8 malam. Boleh sikit lagi Kita habiskan 7 ni supaya kita kenal dan kita baiki.
Saya first time, dia tak tahulah masa ni, takut lajak masa kan. Ada orang tengok jam dah. Okey, dua tadi. Tak apa, pada yang ada urusan, ada suami tunggu ke, isteri tunggu ke, tak apa je. Kalau ada urusan nak keluar, tak ada masalah, okey je. Kalau yang rasa nak tidur, tidur dalam ni je, tak payah tidur kat luar. Dengar kita hadir majlis ilmu, kalau tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Amboi, cepatnya dapat. Confident dapat. Memang dapat, insya-Allah, memang dapat. Kita niat nak hadir majlis ilmu. Ini Nabi kata taman-taman syurga, kita duduk dalam taman syurga kan. Tidurlah, tidur. Dua. Yang ketiga, tadi dia banyak ilmu agama, dia banyak amal ibadat. Itu dikata religious, berbentuk agama. Yang lima baki ni berbentuk duniawi. Yang ketiga, dia menjadi ego kerana nasab keturunan dia. Oh, aku Said, kau bukan Said. Ada Said kat sini? Nak kira keturunan Abu Lahab pun Bani Hashim. Abu Lahab tu bin Abdul Muttalib, tapi dia ganggu Islam, dia menentang Islam, dia ego, tak terima kebenaran yang dibawa oleh anak saudara dia. Sayasla naran dzat lahab, masuk neraka juga. You nak nasihat saya ni, saya keturunan ni. Ada yang jenis dia tak ada keturunan tertentu pun atuk dia. My grandfather was dia cerita atuk saya ni, ayah saya ni, dah saya tu apa? Dia dalam bab keturunan tidak salah kita berbangga dengan keturunan untuk kita mencontohi kebaikannya, tak salah. Atuk dulu dia seorang businessman yang berjaya, dia selalu tolong orang, dia selalu ajak orang makan, saya nak contohi. Dia berbangga dengan atuk dia dulu untuk contohi, tak apa. Tapi kalau dia berbangga nak tunjuk hebat, atuk saya dulu ulama besar, atuk saya dulu bisnes dia berjaya, dia yang buat masjid ni, nak angkat diri, itu tak boleh. Kalau untuk kita cerita kehebatan keturunan kita pada anak cucu, nak encourage dia supaya mencontohi, silakan. Tak apa. Bukan saya kata saya nak kata apa saja keturunan Said ke, Tengku ke, Engku ke, Cik ke, Nik ke, Barack Obama ke, apa ke, tak kira. Saya keturunan George Bush. Tak payah bangga lah. Saya keturunan ni. Berbangga dengan keturunan untuk mencontohi kebaikan, silakan. Berbangga keturunan sehingga menyebabkan kita tolak kebenaran sebab datang daripada keturunan yang biasa-biasa, Salman Al-Farisi yang hamba tadi tak terima kebenaran dan pandang hina pada orang keturunan lain, itulah takabur. Dan memang ada orang macam ni. Ada tak tuan-tuan jumpa orang macam ni? Duduk dengan dia tu, duduk cerita tentang atuk dia je. Kita bersembang dengan dia, cerita tentang keturunan dia. Orang meluat. Minta maaf lah saya sebut. Saya pun Said. Kalau ada di kalangan Said, kita duduk sama-sama kita ni, kadang-kadang ada orang yang tak Said, kita duduk cerita Said gini. Orang fed up dengar sebenarnya. Saya tidak menafikan kelebihan tu, yang ada kelebihan, tapi kalau kita duduk puji keluarga, ataupun yang Tengku, yang Engku, yang Cik, yang Awak, kita duduk puji keluarga kita, yang ada sekali ni bukan semua keluarga kita. Orang tengok meluat, tapi nak buat macam mana? Bos. Ya ke dalam hati. That's the reality. Boleh ke sebut macam ni ke tak boleh sebut? Nak buat macam mana, dah sebut dah. Kalau kita nak menyebut tentang keluarga kita di kalangan anak-anak cucu kita, nak galakkan dia supaya mencontohi tok nenek dia, silakanlah. Tapi jangan kita duk berbangga sehingga kita rasa kita lebih pada orang lain. Ustaz, dah keturunan dia keturunan ulama, keturunan Nabi, dah orang lain keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Sebab itulah Rasulullah meletakkan asas la fadla li'arabi ala a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan ke atas orang Ajam ke orang Arab ke, melainkan dengan
Takwa. Dah kamu Bilal bin Rabah dari Habsyah, kulit hitam, rambut kerinting. Bilal langsung tak handsome, keturunan hina. Kalau add Facebook pun orang ignore je Bilal ni, tak nak jadi friend. Tetapi imannya yang hebat, takwanya yang hebat, dia tak mati lagi. Allah dengar bunyi, Rasulullah dengar bunyi tapak kaki dalam syurga. Jadi jangan kita terlalu bangga sehingga jadikan kita orang yang ego dengan keturunan. Okey, 2. Yang ketiga, yang keempat, yang ni Imam Ghazali sebut. Yang keempat, al-jamal. Al-jamal apa dia? At-tafakhur bil jamal, wa dhalika aktsaru ma yajri bainan nisa'. Boleh teka-teka dah makna sikit lah. Yang keseterusnya, jadi ego kerana kecantikan. Dan Imam Ghazali kata, dan ini wa aktsaru ma yajri bainan nisa, dan ini banyak berlaku di kalangan orang perempuan. Dia ni cantik, dia rasa dia cantik, lalu dengan kecantikan yang Allah beri itu dia jadi ego. Ada kawan-kawan yang nak nasihat kawan jenis tak berapa cantik, kawan tu nak nasihat, you nak nasihat pergi balik cermin muka dulu. Dia kerana dia cantik, dia rasa dia ista'zama nafsah, dia rasa dia lebih. Sebab dia memiliki kecantikan, dia jadi ego, dia tak terima kebenaran, dan dia pandang hina orang yang tak cantik pada dia. Imam Ghazali kata ini banyak berlaku pada orang perempuan. Orang lelaki pun ada juga. Dia rasa dia handsome, dia rasa dia lebih fit. Tengok body dia, tam, aku fit. Kau nak nasihat aku bab kesihatan, kau tu XXL. Jogging lah dulu nak nasihat orang konon. Sebab dia fit, dia punya handsome. Awet ramai nak berkenalan dengan dia. Dia jadi, tuan-tuan, cantik, handsome, berapa tahun sangat? Berapa tahun sangat? Cuba bayangkan wajah Ratu Cantik tahun 1965. Masa tahun 1965 tu, ya Allah, Ratu Cantik, Miss Universe. Tahun 2012 ada orang nak letak muka dia cover page majalah, tak laku majalah letak muka dia depan. Cantik ni tak tahan lama. Yang tahan lama, yang mengekalkan kasih sayang, yang mengekalkan respect, orang jadi sayang, hormat pada akhlak. Sebab tu Imam Ghazali kata tawaduk, merendah diri ni paling tinggi. Dia muka tak handsome. Ada orang kata kan, biasa ayat, dia tu muka cantik, perangai Masya Allah. Ada tak orang kata dia tu muka je cantik, tapi perangai ada orang kata dia ni, yelah memanglah nampak fizikal dia macam tu, tapi ya Allah hatinya baik sangat. Sebab apa orang sebut hati baik? Sebab perangai dia. Perangai ni adalah natijah pada hati. Jadi orang buat kesimpulan hati dia baik dengan perangai dia. Jadi tak perlulah kita ego, kita sombong dengan kecantikan tu. Tak lama Allah Ta'ala nak tarik balik sekejap je. Lepas 15-20 tahun dia kecut. Dia kecut, orang tak tengok dah. Tapi yang menyebabkan suami sayang, yang menyebabkan isteri sentiasa ingat dan doakan suami dia ialah pada akhlak. Bahkan pernah suatu hari Ummu Salamah masa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Ummu Salamah ni, suami dia yang asal nama apa? Abu Salamah. Ni peristiwa Maklah Hijrah. Menarik cerita hijrah Ummu Salamah. Panjanglah cerita dia. Abu Salamah suami dia hijrah, pisah sekejap setahun. Kemudian Abu Salamah ni pergi perang Badar, perang Uhud, cedera parah, mati lepas perang. Abu Salamah seorang yang soleh, insya-Allah masuk syurga Abu Salamah. Lepas pada Abu Salamah meninggal, Rasulullah pinang Ummu Salamah. Ummu Salamah pun jadi Ummul Mukminin, jadi isteri Rasulullah. Satu hari itu tengah duduk bersembang-sembang, Ummu Salamah terfikir tentang ex-husband dia, Abu Salamah, sahabat dan Rasulullah. Ummu Salamah pun tanya soalan. Dia tak tanya direct lah. Dia kata, Abang Mat ya, kalau seorang perempuan, suami pertama dia masuk syurga, kemudian perempuan tu kahwin,
Suami kedua ni pun masuk syurga. Nanti di hari akhirat nanti perempuan tu akan duduk dengan siapa wahai Rasulullah? Dua-dua masuk syurga. Makna dua-dua ahli syurga. Agak-agak hajah nak duduk dengan yang mana? Nak duduk dua-dua. Dua-dua. Dua-dua baik. Dua-dua masuk syurga. Cantik jawapan tu dengan dua-dua. Kita tak boleh samakan keadaan di dunia. Di hari akhirat tak ada dah cemburu, tak ada dah. Makhluk yang bersama cemburu tak ada dah di hari akhirat. Rasulullah jawab macam mana? Ma'a ahsanihima akhlaqan. Dua-dualah ahli syurga. Wahai Ummu Salamah, kamu akan bersama dengan yang lebih baik akhlaknya. Dua-dua ahli syurga, rajin semayang, jaga halal haram, tapi kamu akan bersama dengan yang lebih baik akhlaknya. Dan sudah pastilah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang paling mulia. Rasulullah lah. Nah, yang lebih baik akhlak. Imam Ghazali sebut akhlak yang paling hebat ialah sifat tawaduk, merendah diri. Okey, turunan kecantikan. Seterusnya, berapa dah? 4. Wal quwwah. Yang kelima, al quwwah, kekuatan. Wa shiddatul batsh. Dia jadi ego dengan dia ada kekuatan, dia gagah. Kerana kekuatan dia ni body tough, dia ni kuat. Kalau kat tempat dia dengan kawan-kawan, orang lawan sikit cakap dia ping. Kan, tengok body tu macam Undertaker tengok dia. Jadi kerana dia ni gagah, bil quwwah wa shiddatul batsh, dia rasa gagah, dia rasa kuat, menyebabkan dia ni jadi ego. Dia gagah. Dia tak boleh terima pandangan orang-orang, dia tengok, dia pandang hina kepada orang. Ini yang penyakit macam ni tak banyak kot kalau yang datang masjid ni. Tak adalah sangat penyakit macam ni disebabkan kekuatan, kegagahan tadi. Ada yang jenis deber kat sini, something. Tak adalah. Tapi kata Imam Ghazali ada orang macam tu. Kerana kekuatan fizikal dia ni jadi ego, dia pandang hina pada orang lain. Seterusnya, yang ke 6. Ini banyak berlaku. Dia menjadi takabur likasratil mal, kerana hartanya yang banyak, kerana kekayaan. Dia ni kaya, dia jadi ego. Ya Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki untuk kita uruskan, bukan untuk kita rasa kita punya sepenuhnya. Allah nak tarik balik sekelip mata je. Kadang-kadang Allah tak payah tarik rezeki tu balik pun. Dalam akaun, dalam aset ada 2-3 juta, ada property, dalam akaun ada banyak, staff ada 200 orang, duit banyak. Allah Ta'ala tarik nerf sikit je, terlentang kat rumah, saraf sikit je kena. Jadi tak perlu kita sombong, kita ego, kita ingat Allah. Amin. Nak buat macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Zakat bayar, banyakkan sedekah, ingat ini dari Allah, settle. Amin. Nak bagi kat orang semua ke? Jangan bagi kat orang semua. Tapi jangan kita, hati kita ni dikuasai oleh harta tersebut. Bila dia sombong, dia jadi ego dengan harta. Kamu nak ajar saya, tu kereta yang kamu pakai tu saya boleh beli cash 20 biji sekarang. Nah, apa kaitan kereta dengan nasihat? Awak nak nasihat saya, awak 12 tahun tu tak ingat? Awak bekerja, saya bayar gaji awak. Ego, takabur. Kerana apa? Dia rasa dia ada harta banyak. Orang yang cakap yang Allahu Akbar, banyak berlaku. Kadang-kadang pernah berlaku di Mekah pun tak boleh tinggal lagi bila perangai macam ni. Cerita tu, dia duduk semeja. Dia duduk semeja 5-6 orang pergi umrah ni, bukan haji, duduk semeja. Orang cakap, Haji dari mana? Saya dari sini-sini. Haji okey, sihat ke? Dia pun sambil sembang, dia pun keluar business card je. You can call me Datuk. Dia sebut nama. Minta maaf, bukan saya nak hina, tidak. Dia sebab orang panggil dia haji, jadi tak kenalah, dia ada pangkat kat depan. Jadi dia keluar business card, nak suruh orang sebut penuh.
Lepas tu duk bercerita, oh saya punya bisnes saya Alhamdulillah sekarang dalam 4 kontainer dalam sebulan kita order around 500,000, kita punya rolling kadang-kadang cecah 700,000 ni. Duk cerita bisnes dia ni. Tu hebat. Depan dia ada pakcik-pakcik lain lagi. Sekejap lagi ada staff travel tu pergi jumpa pakcik yang kat depan dia duk senyap. Tan Sri. Oh dia dengar, oh ni Tan Sri rupanya. Yang dia ni Datuk. Rupanya Tan Sri ni punya bisnes 2 juta seminggu. Yelah, bagi sewa offshore punya platform. Dia kerja-kerja minyak ni. Dia ni 500,000 dah sombong dah. Datuk. Bila dengar yang kat depan ni Tan Sri, oh you Tan Sri, okey, baru dia minta maaf, saya tak ada niat nak cakap bab pangkat ini. Ini orang yang dianugerahkan pangkat-pangkat ini lah kerana jasa dia, kerana sumbangan dia pada masyarakat, kerana performance dia alhamdulillah. Tapi contoh yang saya sebut tadi, ada orang berbangga dengan harta yang dia rasa dia ego, nak cerita dia je. Antara sifat orang yang ego ni, saya, kataan yang paling banyak keluar saya ataupun I lah. Duk cerita hal dia je. Nak boleh habis 18 biji lubang golf tu di green tu, duk cerita tentang dia je. Kawan-kawan yang main golf boring juga duk dengar cerita dia. Aku pun ada juga dah harta, taklah duk sombong sangat. Duk cerita dia je. Jadi jangan kita ego dengan harta. Habis ustaz tak boleh ke cari harta? Cari harta, lagi banyak harta lagi banyak pahala boleh buat. Lagi banyak harta lagi banyak boleh tolong orang. Lagi banyak harta lagilah kita ruang untuk beribadah lebih selesa, boleh fokus pada ibadah. Tak ada masalah. Yang masalahnya ego. Saya dulu tuan-tuan, saya punya pandangan agak negatif kepada orang yang pergi ke Mekah yang package mahal tu. Package 120,000 tu, yang pergi flight paling lewat, balik flight paling awal. Dulu mazhab lama saya, apalah dia orang ni membazir lah, salah. Pandangan saya itu salah. Sekarang saya realise pandangan saya itu salah. Yelah, bila ada berpeluang di masjid surau berkenalan dengan seorang dua, dia kata, ustaz, kalau saya pergi ke mana-mana semua first class, pergi Australia, pergi UK, pergi semua first class, standard saya. Takkan ke Mekah saya nak downgrade diri saya. Satu. Yang keduanya, dia kata, yelah, saya baru faham bila dia orang sibuk. Dan sebenarnya ibadat haji ni wukuf, sa'i, melontar, tahlul, selesai. Pergi ke Madinah, fine, tak ada masalah, 2 minggu pun. Dulu saya punya pandangan negatif. Sekarang kita faham, dengan syarat dia ni tak ego dengan package dia. You pergi dengan package apa? I pergi dengan yang 122. Rupanya pergi ke Mekah pun nak bina image ini Tuhan di kalangan orang kaya. Dia nak cerita image. Dia ayat dia tawaduk. Baru ni tak sempat lah I pergi yang package yang 120 tu, sebab I nak cepat sikit. Ada nak cerita kat orang, ayat tawaduk bunyi. Na'udzubillah. Kalau kerana kita sibuk, kalau kerana dan kita mampu, dalam masa yang lain kita pun ada bersedekah-sedekah yang banyak, kita tolong orang susah, kita sibuk pergi, silakan, tak ada masalah. Silakan. Dan kita ada harta, kita pun bersedekah, dan kita pun tak menunjuk, tak jadi ego dengan package tersebut, dengan image tersebut, silakan, tak ada masalah. Dan dia jual kapal, nak macam mana? Dia seorang jual 3 biji dah kapal Petronas beli dengan dia. Komisen tiap-tiap bulan, komisen tiap-tiap tahun, spare part lagi, 3-4 juta sebulan. Apa salahnya? Tak ada masalah. Yang masalahnya ego. Masalah ego. Jadi alhamdulillah, samalah macam ibadat korban baru ni. You buat berapa bahagian? I tak banyak, 2 ekor lembu je. Ayat dia warak bunyi. Ayat macam warak, macam tawaduk, tapi niat je nak cerita kat orang. Nabi. Okey. Jadi bilmal, hati-hati dengan harta. Silakan cari harta, lagi banyak harta lagi boleh tolong orang, lagi senang nak tolong orang. Saya ada seorang kak tu, ada seorang dia kata, ustaz, baru ni saya pergi umrah bulan 6 baru ni, ada tak orang nak pergi umrah, saya nak sponsor, cakap. Saya kata ada kak, ramai. Kebetulan saya memang nak pergi, saya ada kenal, bolehlah ajak pergi sekali, boleh saya tengok-tengok. Oh okey Ustaz, saya nak sponsor.
Saya pun carilah kat Terengganu tu ada seorang ustaz yang miskin, yang kaki masjid, yang kita kenal orang soleh, mengajar pondok. Ada orang-orang macam ni kita utamakan. Dia tu ustaz, dia duduk mengajar budak-budak, dia tu orang baik, dia tu miskin, anak 9 orang. Kan? Okey tak ada? Macam mana? Dia pun bank-in duit. Masuk. Ustaz tu pergi sekali dengan saya ke Mekah. Dia semasa. Saya tanya ustaz tu, Assalamualaikum, Ustaz, apa khabar? Telefon. Baik. Nak pergi ke Mekah? Oish, kata kenapa tanya macam ni? Ke Mekah memanglah nak pergi, tapi faham-faham je lah. Tak ni Ustaz, ada orang nak sponsor nak bagi duit. Ya ke? Ya Allah, siapa tu? Allah, ni menangis. Bayangkan doa orang macam ni di Mekah sana. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan saya tengok keadaan ustaz ni bila jadi nak pergi ke Mekah, bila nak suruh buat pasport pun duit tak cukup. Saya pun bagi tahu, Kak masuklah 200-300 lagi kat dia ustaz. Kak, biar dia pergi bank-in terus kat dia pergi buat pasport kat Terengganu tu. Nak buat pasport pun tak cukup duit cash. Bila sampai ke Mekah, ya Allah, dia selalu sebut nama Allah, ya Allah, hajjah tu, ya Allah. Kawan tu tak hajjah lagi pun, baru pergi ke Mekah baru ni. Tak apalah, niat dia Allah tahulah. Allahu Akbar. Saya tanya, dah Kak biasa attend kuliah kita saya ke? Tak. Kak tinggal kat mana? Taman Melawati tu. Saya duduk kat lindungan ni, PJN ni. Dia duduk dah kenal kat mana? Ustaz, saya pernah lalu sebuah masjid di Kelana Jaya. Saya dengar khutbah Jumaat. Saya berhenti kereta, saya berdiri kat luar. Betul lah saya khutbah hari tu. Saya pun ingat balik. Oh, memang ada satu masjid saya khutbah kat Kelana Jaya. Masa saya sampai tu, nampak orang berniaga terlalu ramai. Orang berniaga terlalu ramai kat luar. Saya minta dengan imam masjid, Imam, saya khutbah nanti speaker dalam masjid ke sampai keluar? Imam kata speaker kat dalam je Ustaz. Kata Imam, saya nak hari ni, saya nak khutbah, Imam pakai speaker azan boleh? Saya nak keluar. Sebab memang tiap kali saya khutbah kedua memang kita sebut tentang peniaga-peniaga ni. Dan khutbah saya khutbah sendiri, saya tak baca teks lah. Rupa-rupanya niat kita nak menegur peniaga tu. Kak tu lalu kat masjid, dia terdengar dari cermin kereta, dia berhenti, dia park kereta, dia dengar. Lepas khutbah tu dia pergi masuk cari tu imam, minta nombor telefon. Itu yang dia telefon. Ni saya nak cerita, dengan harta yang dia ada tu, dengan harta yang dia ada, dia gunakan, dia hantar orang ke Mekah. Ini kita tak salah ada harta kalau dia merendah diri sungguh. Merendah diri, tawaduk, dia gunakan harta untuk ibadat. Baru ni bagi tahu, Ustaz, Kak nak pergi ke Mekah ni, alhamdulillah, moga dapat haji mabrur. Saya cakap lah, Kak ada satu hajat. Dia kata, hajat apa Kak? Hajat ni hajat harap Ustaz penuhi. Apa dia? Kak harap Kak ke Mekah nanti, Ustaz guna kereta Kak ni sepanjang Kak ke Mekah. Kak nak tumpang pahala. Saya kata saya tak berani nak pakai kereta besar-besar. Kata orang nak parking kat rumah pun susah. Ni hajat. Dia ada kereta Camry dia. Dia pakai kereta Camry, so saya guna. Kak nak tumpang pahala ni Ustaz gunalah, ni hajat betul, gunalah. Saya dalam hati, nak pahala bagi terus lah. Tapi dia, mana dia dah diri dia kata pakai dah, kita lama dah, dia 4 kali kata dia harap, dia kata tak apalah, saya pakailah sekali-sekala pergi kuliah tu. Yang jadi masalah sekarang, dah sedap dah guna tu kan. Ni 6 minggu depan nak hantar balik dah. Anak-anak mau naik Abi, best lah nak kata ni. 2 minggu je lagi 2 minggu. Mana dia ni merendah diri, dia taklah dengan yang dia miliki tu, dia tak jadi sombong. Dia bila jumpa dengan ustaz tu yang miskin, Ustaz, Allah Akbar. Memang kata sebut ada orang yang ada harta, dia jadi ego. Dia berjalan pun dah gini dah. Allah Akbar. Yang seterusnya, wa kasratul ansar, ramai pengikut. Ramai pengikut. As-sabi' التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والأقارب والبنين وأجر ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين. Yang ketujuh kata Imam Ghazali, ramai pengikut. Dan ini tadi kalau cantik banyak berlaku pada perempuan. Kalau yang dia tak sebut lelaki perempuan tu umumlah.
Yang ini kata Imam Ghazali banyak berlaku pada dua golongan. Yang dia jadi ego dengan ramai pengikut. Yang pertama pemimpin, yang kedua ulama. Pemimpin yang ego sebab dia ramai askar, dia ramai polis, ramai pengikut, ramai orang undi dia, ramai orang nak ikut dia, ramai pekerja dia dengan kepimpinan dia jadi ego. Sebab dia ada ramai askar, ramai pengikut, ramai orang nak dia, jadi ego. Ego tadi apa takrif dia? Menolak kebenaran. Dia tak nak terima dah kebenaran. Sebab aku orang besar, tengok ni semua staff aku ni, bodyguard aku ramai ni. Dan dia memandang hina pada orang lain. Kata Imam Ghazali, ini pemimpin yang ego. Yang kedua, menjadi ego kerana ramai pengikut ya, di kalangan ulama sendiri. Waliyahzubillah. Kerana ramainya anak murid. Kalau dia mengajar tu ramai orang datang, ramai orang nak terima ilmu dia, ramai menyebabkan dia jadi Allahu Akbar, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau dia ramai, kalau orang lain satu saf, kalau dia 12 saf, menyebabkan dia jadi ego. Jadilah orang yang merendah diri, Allah Ta'ala akan angkat dia. Allah akan angkat. Subhanallah. Saya nak kata rapat, taklah rapat sangat, tapi dengan mungkin kita boleh cuba contoh Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus sekarang yang menjadi fenomena di Malaysia sekarang. Dia seorang yang tawaduk, merendah diri. Saya masa belajar di Kuzar dulu sempat mengaji dengan dia, belajar dengan dia yang ajar lah. Jadi macam kau datang KL ada sekali-sekala keluar minum sekali pergi. Sampai sekarang sifat tawaduk tu sentiasa ada, terus ada pada dia. Jadi orang jadi sayang. Dia cerita, mungkin saya boleh share. Dia kata dalam keadaan sekarang, adalah hari tu sekali ada orang datang rumah dia bawa air. Ustaz, saya ada batu karang, dah banyak tempat dah berobat, ni saya bawa air ni, Ustaz tolong baca, tolong doa lah air ni. Ustaz kata tak apalah, letak dekat tengah rumah, dekat tangga tu dia ada tempat serambi tu kan. Ustaz kata hang letaklah kat situ dulu. Ustaz datanglah ambil, saya tak sempat lagi nak buat hari ni. Jadi Ustaz ni dia sibuk. Ni dia cerita lah. Dia kata dia sibuk pergi situ program, tak teringat nak baca ayat tu, air tu. Jadi dia duduk sibuk. Jadi lepas 2 hari orang tu datang ambil je air balik. Lepas minggu kawan tu datang, Ustaz alhamdulillah batu karang saya sembuh dah. Terima kasihlah Ustaz, terima kasihlah. Yang dia ni ya. Nak cerita tak baca ayat, segan juga kan. Tuan-tuan nampak tak, dalam perkongsian kisah ini ada tawaduk diri dia. Selalu orang nak cerita, saya baca ayat ni, saya bagi kat dia, dia balik sembuh. Perasan tak? Dalam penceritaan ni, biasa kan nak cerita, hak datang buat air, jumpa saya, alhamdulillah lepas seminggu Allah Ta'ala bagi sembuh. Biasalah tu, memang alhamdulillah tak jadi masalah pun kerana ikhtiar dia. Tapi unsur tawaduk tadi, dia cerita, orang tanya dia, Ustaz macam mana Ustaz boleh jawab semua soalan orang tanya? Dia kata memang banyak soalan, aku ambil yang aku tahu jawapan je, aku jawab, yang aku tak tahu aku letak kat bawah. Unsur itu, unsur tawaduk. Nampak tak? Jadi orang jadi sayang, orang jadi kasih. Jadi dia sebab itulah kata Imam Ghazali, ada ulama tadi pemimpin dan ulama yang menjadi sombong dengan ramainya pengikut. Jadi sombong dengan ramainya pengikut, na'udzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita dengan 7 sebab tadi. Dan saya nak tambah satu lagi yang ke-8. Ini bukan kata saya lebih pandai pada Imam Ghazali, tapi berdasarkan pemerhatian. Dan sekarang kita tambah yang ke-8, ada juga jadi ego kerana seniority. Aku dulu kerja kat sini, aku dulu jadi AJK masjid, aku dulu datang kuliah, aku dulu makan garam. Dan dia kadang-kadang ada ayah-ayah dengan anak-anak bagi pandangan, bila dah dia kedua hujah garam tu habis, aku dulu makan garam dari kau tau. Patut pun sakit darah tinggi. Seniority. Ayah dan ibu tak nak dengar pandangan anak-anak. Orang yang lebih tua tak nak dengar pandangan orang yang lebih muda. Sebab apa? Seniority. Aku lebih dulu hidup.
Orang yang lebih senior di pejabat, dia tak nak dengar pandangan orang yang lebih baru lagi kerja kat situ. Ini antara sebab menjadi ego juga, masalah yang berkait dengan seniority. Aku dulu, aku lebih awal, kamu baru lagi. Dia tolak kebenaran dan dia pandang hina kepada orang yang lebih junior daripada dia. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala jauhi kita daripada penyakit yang terkena pada iblis ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Allahumma a'inni ala tawadhu' ya Allah. Allahumma tahhir qalbi min ar-riya' wal 'ujub wal kibr wal hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ini daripada penyakit takabur, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit ujub. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk menjadi hamba-Mu yang sentiasa tawadhu'. Ya Allah, tambahkanlah ilmu agama kami, berilah kekuatan untuk kami beramal, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang berakhlak, contohi akhlak Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu. Ya Allah, eratkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, hanya kepada-Mu tempat kami mengadu. Engkau maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap pasangan kami sendiri. Ya Allah, ada kalanya kami lalai daripada menunaikan hak dan tanggungjawab kami kepada pasangan kami. Ya Allah, ada kalanya kami bersangka buruk kepada pasangan kami. Ya Allah, ada kalanya mereka melakukan maksiat di hadapan mata kami, kami tidak menegurnya. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami saling menasihati dan saling mendoakan. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk kami menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami. Ya Allah, janganlah Kau biarkan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami menjadi contoh yang terbaik buat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh Sayyid Nur Hisham atas penyampaian yang cukup mantap. Mudah-mudahan kita awal tahun ini kita dapat bersama-sama kita ubah akhlak kita bersama dengan keluarga, masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini lebih meriah, lebih afdal pada tahun lepas. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.